Dah. Alif, teruskan. Assalamualaikum Doktor. Okey, sekejap. Mana semua ni? Okey Doktor, untuk Assalamualaikum Doktor, saya Muhammad Alif. Untuk matric table saya, kan Doktor minta best homestay homestay and kampung stay tu kan. Okay. Kalau saya tak jumpa journal untuk tu, saya jumpa macam laman web je. Macam Okay. website dia je. Boleh ke ambil details dari situ? Boleh. Website apa you ambil? Boleh. Saya ambil website hotel tu lah. Macam kalau untuk kampung stay saya ambil Tirapuri Heritage Village. Kalau untuk homestay saya ambil homestay kat Skinchan, Padi Box. You ambil ni tak daripada Motek punya website? Motek saya tak jumpa lah Doktor. Ada dekat Motek punya website tu, dekat bahagian publication ke download, dia ada tentang garis panduan homestay, kampung stay. Oh yang tu ada saya download yang tu. Yang tu boleh jadi reference. Okey. Kira nanti saya masukkan dari situ, masukkan sikit-sikit berdasarkan ni lah, nama hotel ni. Okey. Okay, so sekarang ni yang you cari adalah kampung stay dengan homestay. Ya. Okay, so you nak buat sampel yang kampung stay dekat mana tadi? Dekat Terengganu, Tirapuri Heritage Village. Tirapuri Heritage Village tu kampung stay ke? Saya search dia tulis tu kampung stay. You kena tengok nak apa homestay atau kampung stay yang being recognised bawah Motek tau. Bawah Motek tu dia ada senarai nama homestay yang telah berdaftar dan juga kampung stay. So you kena select daripada Motek punya website saja. Kalau dia bukan bawah Motek punya registration, you tak boleh nak ambil. Okay, Doktor. Okay. Okay, so sekarang ni, you buka website Motek tu, dekat dalam website Motek juga ada senarai list pengusaha homestay yang berdaftar di seluruh Malaysia. Dekat dalam tu juga ada statistik dan dekat dalam tu juga ada numbers of operator. So you ambil semua maklumat tu untuk you simpan dalam information you untuk chapter 1 nanti. Kampung stay pun ada dalam website Motek tu. That's why saya nak you select one of homestay dengan kampung stay tu yang registered under Motek. Faham tak? Faham tu. Okay, so saya nak tengok sekarang ni yang daripada metric table yang you buat tu, apa input ataupun apa benda, apa fokus kajian you?
Hello. Alif, you dengar tak? Alif. Cik doktor, internet saya problem. Doktor, perlu kita tunjukkan itu matrix table tak yang kita buat punya. Apa dia tak dengar lah. Perlu tak present matrix table yang kita sudah buat. Kerana I follow sampel yang doktor provide saja. Saya tak dengar lah. Cuba you kuat sikit. Matrix table. Perlu tak present itu matrix table. Yes. Sekejap ah. Lim, dah tunjuk Lim yang introduction tu. Sekejap, I tengah cari I punya screen. Doktor nak tanya, Macam ni ke doktor? Saya tak nampak lah. Cuba you besarkan sikit skrin. Boleh. Lagi lagi satu kampung stay. Definition. Right. Macam ni doktor, propose perlu letak dalam matrix table tak? You dah come out dengan objektif ke belum? Based on metric table yang you buat. belum lagi madam. Belum lagi. Okay, so daripada metric table tu apa yang you dapat daripada previous study, daripada based on article you? Perbezaan homestay dengan kampung stay. Okay, Yang lagi? satu tinggal dengan host, yang satu tinggal without host. Okay, lagi? Both of the program is undergoing around rural area, and then mostly they take part to take a chance to enjoy the rural life, just like pertanian, That one homestay or kampung stay? kampung stay. Kampung stay. Yeah. Okay. But homestay also got say like promote the program as catalyst for rural community development. Homestay kan? Homestay. Okay. The others I found like characteristic like provide additional income and employments. Alright. And
They aim for culture change resulting in greater interest and appreciation in cultural heritage. Okay. So far, yang ni saja yang saya dapat. Yang next, orang lain, apa lagi yang you dapat daripada artikel you? Mudah siap banyak dah. Kita sambil jalan. Tak mahu kan? Yang lain-lain, apa lagi? Syafiq? Ni, Farah? Dah. Malam Muna Raya dah. Saya cerita pasal karakteristik. Pasal apa? Karakteristik kampung stay dengan homestay. Yang you dapat tu adalah karakteristik. Aha. Okay. Lagi poin apa lagi? Tak payah elaborate lah. Cuma saya nak tahu apa lagi poin yang you dapat. Syafiq? Yang Farah you cuma dapat yang tu je? Okay, lagi Syafiq? Saya cari yang statistik, Doktor. Statistik kampung stay dengan homestay. Yang saya dapat dari macam Doktor cakap tu dari Motek tu. Dah dapat dah? Dah. Okay. Alif? Alif tak ada pula. Lepas tu kan Doktor, saya nak tanya. Kalau macam untuk matrik table tu, nak masukkan statistik tu macam mana? Yang tu you tak payah masukkan dalam matrik tu, cuma you compile semua tu dalam satu file yang berbeza. Okay. Sebab yang matrik table tu untuk kita nak dapatkan based on the previous study tu. Faham tak? Faham. Okay, so sekarang ni bila you dah dapat macam tadi siapa nama Farah dapat tentang karakteristik. Lim tadi buat most likely on the definitions and all the elements dalam homestay dengan kampung stay. Betul? Now we have to decide on which of the area yang you pilih. Yang ni macam Ali cakap tadi, you pilih homestay dekat apa tadi? Terengganu je. Dekat Selangor kata. Selangor. Homestay Padi Box Homestay. Homestay Padi Box. Saya rasa kita tak register as homestay. Yang pada family kan Haji Melati. Tak jelas. Cuba you check dalam website Motek. Homestay box tu, Padi Box listed ataupun tak? Dalam Motek. Dalam Motek punya list. Sebab saya rasa dia tak registered bawah Motek. Buka dulu kat sini. Saya terlalu. Kalau you jumpa dia memang ada dalam listed of Motek, then okay. Kalau untuk Terapuri Village Hotel tu pun sama, Doktor? Untuk kampung stay. Sebab setahu saya Terapuri ni dia bukan under kampung stay lagi. Terapuri ni. Tapi saya tak tahu kalau dia dah register bawah Motek tu. Sebab bos homestay dengan penggunaan kampung stay mesti register bawah Motek. Okay.
Okay, so yang tu yang pertama. So saya nak you cari dulu maklumat daripada senarai daripada MOPTEC tu, senarai homestay dengan kampung stay yang dah registered. Then you pilih. Saya rasa at the moment ni you pilih dulu 2 kampung stay, 2 homestay. Sebabnya yang towards the end you akan buat satu je. Cuma saya nak you pilih 2 tu supaya you boleh ada reason kenapa you pilih kampung tu. Contohnya salah satu reasonnya you kena cari the best homestay di Malaysia. Contohnya 5 tahun berturut-turut contohnya, ataupun dia ada menang apa-apa award. Jadi you ada justifikasi kenapa you pilih homestay tu. Sebab nanti bila orang tanya why you choose this homestay instead of the other homestay, jadi you ada reason. Okay, so you pilih, tak kisah negeri mana ke apa ke, tapi you kena ada justifikasi kenapa you pilih. Sama juga dengan kampung stay. Kampung stay tu pun you pilih pun berdasarkan kepada apa justifikasi dia. Bila you dah pilih, contohnya you pilih homestay A dengan homestay B, kampung stay A dengan kampung stay B, saya nak you cari dia punya detail tentang tempat tu. Sejarah dia, lokasi dia, apa yang dia buat, apa yang dia offer, apa sejarah kemenangan dia ke, berapa ramai apa peserta pernah datang ke kampung dia, siapa antara peserta ataupun pengunjung yang datang ke homestay dia. Jadi semua maklumat tu you kena dapatkan. Okay. So bila you dah dapat semua maklumat tu daripada 2 homestay, 2 kampung stay tu, then saya nak you apa nama ni start dengan writing untuk chapter 1. Okay. Untuk chapter 1 tu dia punya template yang saya bagi dalam Google Classroom tu, saya nak you start writing untuk chapter 1 berdasarkan kepada introduction, background of the study, research objective, research question dan sebagainya. Jadi sekarang ni you punya topik lebih kepada the comparison between homestay program and kampung stay program, titik bertindih a case of mana kampung apa yang you pilih, homestay mana dengan kampung stay mana. Jadi study you ni lebih kepada untuk melihat perbezaan antara kampung stay, antara homestay dengan kampung stay punya program. Okay, tapi you buat case study je. Maksudnya you pilih case study dua homestay dan 2 kampung stay. Tapi make sure sebab bila you buat comparison ni you kena tahu justifikasi dia kenapa you buat comparison antara 2 ni. Okay, tu you kena ada justifikasi. Sebab sekarang ni you tak pilih lagi, jadi you tak tahu nak dapatkan info tu. So you cari dulu maklumat-maklumat tu. Jadi objektif you yang pertama adalah untuk mengkaji elemen-elemen yang ada tentang homestay dan kampung stay. Lepas tu objektif you yang kedua adalah untuk melihat ciri-ciri ataupun dipanggil apa tadi? Tadi elemen you tengok dia punya dalam homestay dengan kampung stay tu apa dalam guideline dia tu. Okay. Dan yang ketiga objektif you adalah untuk melihat perbezaan comparison antara kampung stay antara homestay A dengan kampung stay B tu. Jadi ada tiga objektif you tadi. Okay. So dalam chapter 1 tu dalam introduction dengan background of the study nanti you akan masukkan tentang general apa tu kampung stay, apa tu homestay, dan you masukkan statistik yang you dapat tadi berdasarkan kepada yang terbaru lah, statistik yang terbaru. Lepas tu bila you dah siap chapter yang part introduction tu, you akan masuk background of the study. Untuk background of the study tu nanti you akan masukkan penceritaan tentang kampung homestay dengan kampung stay yang you pilih tu. So contohnya background of the study you berkenaan dengan homestay A. Jadi you cerita tentang homestay A ni, semua maklumat tentang homestay A. Lepas tu follow by homestay B, apa dia tentang homestay B. Lepas tu kampung stay A pula. Lepas tu kampung stay B. Itu dekat background of the study. Jadi you dah dapatkan semua detail tu, baru you continue dengan research objective, research question, significant dan sebagainya untuk chapter 1 saja. Okay, untuk definition of homestay, definition of kampung stay, literature review apa semua tu you akan masukkan dalam chapter 2.
Okay, jadi untuk 4 orang ni, Alif, you divide dulu tugas berdasarkan apa yang saya beritahu ni untuk you settlekan chapter 1 dulu. Okay, jadi you dah fix dengan objektif dengan ni. Cuma saya bagi you ruang lagi untuk you cari homestay mana dengan kampung stay mana, tapi dengan justifikasi yang kukuh. Kenapa you ambil homestay tu dan you ambil kampung stay tu. Okay. Alright, so saya nak tengok Alif by Monday, objektif je dulu. You punya objektif kajian you dengan nama homestay yang you nak pilih tadi. Detail homestay tu saya tak nak tahu lagi, saya cuma nak tahu kampung mana, case study homestay mana dengan kampung stay mana dengan objektif je. You WhatsApp saya pun tak apa by Monday. Lepas tu saya bagi you tempoh masa sampai 17 lebih kurang dalam 17 hari bulan, 10 hari dari sekarang ni untuk you settlekan chapter 1. Okay. Sebelum you balik mid-sem break tu dalam 18 hari bulan ke, saya nak you email dulu first draft tu. Saya nak tengok dulu penulisan you macam mana. Apa benda nak kena tambah, apa benda nak kena revise dan sebagainya. Selagi you tak start menulis, saya tak boleh nak komen banyak lagi. Okay, cuma kumpulan you dah fix dengan topik ni. You sambung juga buat metric table tadi. Cari artikel-artikel yang related to homestay. Sebab saya rasa banyak homestay ni orang kaji tentang CBT, community based tourism, the impact of homestay dan sebagainya. You cari je apa-apa je kajian tentang homestay dengan kampung stay. Okay, keep continue update you punya metric table tu sebab nanti maklumat-maklumat tu nanti you akan masukkan dalam chapter 2 juga. Okay, so semua artikel-artikel you dapat tu download dan upload benda tu, share dalam Google Classroom dalam folder kumpulan you. Jadi kalau ada apa-apa berkenaan dengan homestay yang saya dapat pun, saya akan top up dalam tu. Nanti you boleh refer terus dalam tu. Okey, Doktor. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Doktor, macam kalau maklumat pasal kampung stay ni kan kurang sikit kan dalam betul. Untuk kampung stay you buat macam ni. You refer dulu, main reference you adalah MOTEP punya website ataupun you refer mana-mana polisi ataupun guideline tentang kampung stay. Dalam masa yang sama you boleh guna blog-blog yang macam Alif yang you tunjuk kat saya tu kan. Yang tu you boleh guna, tapi yang itu sebagai reference tambahan berkenaan dengan kampung stay. Tapi kalau boleh blog-blog ni biar blog-blog yang ataupun website yang established. Contohnya dia daripada government punya website ataupun dia daripada Travelog punya website. Tapi dia bukan daripada personal individu yang cerita tentang pengalaman dia. Yang tu tak boleh dijadikan reference untuk you punya proposal. Okay? Tapi kalau you jumpa contohnya website WTO ke tourism apa-apalah yang berkenaan dengan, maksudnya valid dia punya blog tu, yang tu you boleh jadikan reference. Sebab sekarang ni banyak sangat blog yang orang hanya bercerita tentang pengalaman dia. Jadi yang tu you tak boleh nak masukkan sebagai reference. Okay, sebab sometimes maklumat dia yang dia share tu pun bukan maklumat yang valid ataupun sahih yang telah disahkan oleh mana-mana badan. Sebab tu saya nak you banyak refer kepada Tourism Malaysia dulu. Kalau ada pun you boleh refer kepada majlis-majlis daerah punya website, kerajaan-kerajaan negeri punya website. Benda-benda yang macam tu, website macam tu boleh diterima pakai. Majalah Libo, majalah tourism, e-magazine ke apa, semua tu boleh. Yang tu tak ada masalah, yang tu boleh guna. Okay, Asia punya website ke apa ke yang ada related dengan promotion ke maklumat tentang yang tu pun, yang tu valid, boleh guna. Okey. Cuma untuk artikel yang daripada previous research tu, you akan bantu you untuk chapter 2 nanti, literature review. Okey. Okay? Okey, Doktor, faham. So you start dulu dengan apa yang saya mention tadi. By Monday tu you hantar, send saya objektif dengan you punya tempat yang you nak pilih. And then nanti followed by 18 hari bulan tu you submit dulu first chapter untuk first draft untuk chapter 1. Okey, Doktor. Okay, gunakan template yang saya bagi dalam Google Classroom tu.
Okay, so kalau tak ada apa-apa, setakat tu dulu. Nanti apa-apa you just text saya. Okay, boleh. Thank you, Doktor. Alright, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Doktor. So kita kan objektif yang tadi doktor mention tu yang mana? Objektif yang itulah yang berdasarkan yang kita cari tu lah. Karakteristik dia. Lepas tu